orang kecam saya. Kata saya ini diktator lah, kuku besi lah, macam-macam. Tetapi ukurannya ialah pilihan raya. Saya boleh menang ataupun tidak. Saya menang 5 kali. Tiap-tiap kali dengan 2/3 daripada undi wakil rakyat yang sokong saya. Jadi kita mesti sedar bahawa setiap seorang ahli politik mesti ada musuhnya. Dan musuhnya tidak akan kata baik kepadanya. Tapi soalnya apa dia buat? Sampai saya heran bila saya keluar daripada UMNO dan saya tunjuk sikap saya tidak setuju dengan Najib. Parti lawan yang dulu maki saya, kata macam-macam kepada saya, pilih saya untuk jadi dia punya Perdana Menteri. Ini saya heran. Bukan pada masa itu dia punya pemimpin tak ada. Tapi hakikatnya ialah mereka yang tuduh saya bermacam-macam kronisme lah itu, mereka sokong saya sehingga saya dapat menang pilihan raya. Yang ini kita tahu itu dulu yang kecam saya bukan kerana kebenaran. Kalau sikap saya itu berlainan dengan orang yang tidak suka kepada saya, mereka akan kecam saya. Umpamanya saya ni bapa dengan anak lah, saya sampai tak bagi anak saya jadi mangsa. Mereka bukan tak berminat, mereka berminat, tapi saya kata tak boleh. Masa saya jadi Perdana Menteri, dia orang tak boleh masuk dalam politik. Itu saya buat. Saya dah berkali-kali dah cerita apa yang berlaku. Umpamanya anak saya go into shipping, dia beli kapal. Bila jadi downturn dulu, dia tak dapat nak bayar hutang. Bila tak dapat nak bayar hutang, dia terpaksa jual kapal. Dia nak jual kepada orang asing. Saya tak bagilah. Saya kata ini belian dia. Dia nak jual kalau boleh, tapi cari dalam negeri. The only candidate yang nak berani beli Petronas. Dan Petronas selepas beli itu jual kapal dia dengan keuntungan yang cukup besar. Pasal bila tu dah recover, Petronas dapat kapal, dia jual lah. Jadi dia untung, bukan dia rugi, dia untung. Tapi anak saya terpaksa jual pasal dia hutang, dia kena bayar. Lepas jual tu pun masih hutang ada. Saya baru ni dengar seorang daripada parti lawan, dulu parti lawan. Dia kata saya ini banyak kroni. Yalah, saya tolong semua orang. Tetapi di antara orang yang saya tolong itu, ada yang berjaya, ada yang gagal. Lebih banyak yang gagal daripada yang berjaya. Siapa yang tak dapat pertolongan daripada saya? Masa saya jadi pentadbir negara, saya utamakan dasar ekonomi bawah, nak tolong Melayu. Banyak daripada mereka tak ada kebolehan. Bagi saya, kalau saya beri peluang kepada 10 orang, 2 orang berjaya, bagi saya puas hati. Kalau saya tak bagi langsung, 2 orang tu pun tak ada. Kalau saya tak tolong banyak orang, bukanlah tolong banyak sangat, saya tolong especially orang yang sudah tunjuk kebolehan. Jadi kalau saya nak elak daripada dituduh kronisme, saya nak elak, saya mesti tentukan semua orang yang saya tolong itu gagal. Masa itu orang tak akan kata apa kroni lagi. Soal orang yang nak mengguna saya ataupun saya mengguna orang, yang tu kita perlu uji ataupun buat penilaian sama ada saya digunakan oleh orang. Saya sedar bila saya buat bersatu tak boleh lawan dengan BN, kita akan kalah. Jadi apa choice antara Najib yang telah destroy negara kita dengan parti lawan ini? Saya dapati dalam parti lawan pun ada yang kalau kita tertolak DAP, ada orang yang sayang kepada negara.
Jadi mereka memang tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Najib. Apabila saya buat deklarasi rakyat, mereka beri sokongan. Walaupun mereka benci kepada saya, usaha saya nak buat ini, mereka sokong. Jadi saya dapati bahawa kalau nak ambil tindakan terhadap Najib, saya perlu ada kekuatan. Dan kekuatan pada masa itu cuma ada pada parti lawan. Mereka tak boleh menang kerana mereka tak disokong oleh orang Melayu. Sebab itu saya berpendapat kalau saya guna parti lawan, saya boleh kalahkan Najib. Lepas itu kita betulkan yang lain. Jadi selagi Najib ada di situ, saya dapati cara dia memang cara yang tidak baik. Tangkap orang, masuk orang dalam jail, benda macam ini dilakukan. Jadi bila saya dapati ada dua choices ni, antara two bad choices, yang mana worse, saya fikir menjatuhkan Najib lebih utama daripada saya lawan dengan parti lawan. Saya sudah parti lawan ini, dia kemelayuan dia kurang, tapi dia mempunyai prinsip yang sama dengan prinsip saya. Sebab itu saya guna parti lawan untuk nak jatuhkan Najib, dan saya berjaya. Walaupun parti lawan ini not fully Malay, tetapi saya berpendapat saya boleh kuasai kerana mereka pilih saya sebagai Perdana Menteri. Bila saya nak bentuk kerajaan, bila saya dapati bahawa jumlah non-Malay dalam parti lawan ini lebih daripada Malay, tetapi dalam kabinet tidak. Dalam kabinet, walaupun DAP ada 42 kursi, saya bagi 6 kursi, 6 kabinet. Walaupun Bersatu ada 13 kursi, saya bagi 6 juga. Dan saya jadi Perdana Menteri. Dan Menteri Dalam Negeri pun daripada Bersatu. Dan yang lain semua saya atur supaya in the cabinet, the Malays dominate. Kalau dia tak bahasa macam Melayu, yang itu soal lain lah. Tapi saya kadang orang kemelayuan mereka kadang-kadang kurang, kadang-kadang lebih. Yang itu saya kira lah. Tapi kalau nak kira Melayu, nak kira Islam, memang pun kabinet is Malay dominated. Walaupun parti punya ni is more non-Malay, non-Muslim than Muslim. Jadi nak kata DAP kuasai saya ataupun kuasai Melayu, kabinet tak ada. Kabinet must agree. And many things. Saya umpamanya berkenaan dengan toll road, daripada belum kita menang, saya kata tak boleh buat. You cannot abolish toll. Dia masuk juga dalam manifesto. Bila dia jadi kerjaan, baru tahu tak boleh buat. But I told them, you cannot do it. Akhirnya keputusan yang dibuat ialah oleh kabinet setelah saya bersetuju. Selagi saya tak bersetuju, tak ada keputusan dalam kabinet. The whole world knows it. Malaysia became known as a kleptocracy under him. Orang cium tangan pencuri, panggil bosku. Jadi bosku curi dia pun tak apa. Sebenarnya saya rapat dengan Najib, terutamanya kerana bapaknya yang menyebabkan saya dapat tempat sehingga dapat jadi Perdana Menteri. Saya berasa terhutang budi kepada bapaknya, dan sebolehnya saya ingin tolong Datuk Seri Najib. Apabila Datuk Abdullah jadi Perdana Menteri, saya berusaha bersungguh-sungguh untuk Datuk Abdullah pilih Najib sebagai timbalannya dan akan menjadi penggantinya. Saya usaha sungguh-sungguh sehingga saya berkelahi dengan Pak Lah lah, pasal dia nak pilih orang lain. Akhirnya dia pilih Najib. Saya bersyukurlah. Bila Pak Lah letak jawatan dan Najib ambil alih, saya amat gembira. Saya pergi ke UMNO punya mesyuarat dan saya bersama-sama tunjuk sokongan saya kepada Datuk Seri Najib. Saya punya harapan ialah Datuk dan Seri Najib
akan lakukan pentadbirannya mengikut sekurang-kurangnya sedikit daripada dasar-dasar bapaknya. Kerana kita tahu bapaknya adalah seorang yang dihormati oleh semua kerana dialah orang yang membangunkan kawasan luar bandar, yang memberi perhatian kepada masalah-masalah orang Melayu dan sebagainya. Jadi harapan saya kepada Najib amat tinggi. Tapi saya dapati apabila dia sudah jadi Perdana Menteri, dia bertukar. Umpamanya isterinya pada mula amat dimarahi oleh orang kerana dia cuba tonjol diri dia. Dan lepas itu kita dengar cerita berkenaan dengan cara dia belanja itu apa semua. Itu saya tak berapa peduli sangat tentang Rosmah. Tetapi saya lebih tumpu kepada Najib. Sebagai seorang pemimpin, dia mesti jaga maruahnya. Saya masa jadi Perdana Menteri, tak pernah anak saya masuk politik pun, tak pernah jadi ahli UMNO pun. Dan saya tak pernah mereka berniaga dalam negeri. Lebih-lebih lagi kalau berniaga dengan kerajaan. Saya tak nak orang kata saya guna kedudukan saya untuk keluarga saya. Tapi saya dapati Datuk Seri Najib mempertahankan isterinya. Isteri saya tak ambil bahagian dalam politik. Semua orang tahu. Dia cuma buat kerja kebajikan dan lain-lain. Jadi ini semakin memberi gambaran yang tidak baik kepada Perdana Menteri. Saya cuba nak terangkan kepada dia bahawa orang Melayu ni amat mudah dipengaruhi. Kita turun ke kampung, kita bersalam dengan mereka, kita bercakap, tanya anak berkenaan dengan keluarga mereka, itu cukup untuk dapat sokongan. Tetapi Najib satu malam tu jawab kepada saya, cash is king. Saya terkejut. Dia kata cash is king bermakna bahawa rasuah itu boleh diterima sebagai satu alat untuk mendapat sokongan. Itu saya tak boleh setuju. Saya tak pernah guna duit. Saya tak pernah ada duit pun. Jadi bila dia kata macam itu, saya memikir semula. Lepas itu datang kes 1MDB dan laporan-laporan yang dibuat dalam terutamanya dalam akhbar The Edge, nampak betul dia tak dapat jawab. Jadi saya berpendapat bahawa tuduhan ini benar. Pada ketika itu apabila saya dapati dia tidak menjawab dan tidak nafi, saya berpendapat bahawa memang pun benar apa yang dikatakan. Jadi bila dia buat macam itu, dia hancurkan UMNO. Ada yang sokong Najib secara fanatik. Waktu yang dia ternampak buruk sekali ialah apabila didedah tentang barang-barang yang terdapat di pavilion. Pada masa itu orang sedar bahawa ini memang benar. Tetapi dia orang yang cukup bijak. Dia bawa gambaran yang sukar diterima oleh saya. Dia bercakap berkenaan dengan bosku. Dia bos. Jadi apa yang bos buat tak salah. Kemudian sampai ke tahap yang mana dia kata, nak malu apa bosku. Jadi curi pun tak apa, jangan malu pasal dia bosku. Kemudian datang soalan tentang nak tubuh kerajaan Melayu Islam. Walaupun seseorang itu pencuri, penyangak, tetapi kalau dia bos dan dia Melayu Islam, tak apa. Ini kita tak boleh terima, saya tak boleh terima. Saya mendapat bahawa lepas didedah kesalahan dia, orang sepatutnya tumpu kepada perbicaraan sama ada benar ataupun tidak. Dan jika dibicara dan didapati bersalah, kita punya sikap kepada orang salah tidak boleh berbeza antara orang besar dengan orang kecil, orang itu dengan orang ini. The law applies to everybody. Jadi bila dia ada salah, kita punya sikap pun inilah orang yang salah. Dan kita tak boleh nak agung-agungkan orang yang salah.
Tetapi saya akui bahawa dia dapat menukar pandangan orang dengan hujahnya. Sampai ada orang yang kata, oh tak apalah, dia curi bukan duit kita. Jadi kita boleh terima dia. Pasal yang dia curi itu bukan duit kita. Dan kadang-kadang kita dapat sikit daripada duit itu. So kalau itu sikap orang Melayu, kita banyak tiap-tiap pemimpin akan mencuri. Pasal tak apalah, dia pemimpin, dia Melayu, dia Islam, dan dia tak curi duit kita, dia curi duit orang lain. Okeylah. Saya tak boleh, dia mind boggling kata orang. Tak boleh nak fikir macam mana ada orang Melayu yang kata tak apa dia curi pasal dia Melayu Islam. Itu saya tak boleh terima. Masa dia muda, dia youth lah, aktif. Saya seorang aja yang nak dia masuk UMNO. Saya sedar kenapa dia pilih UMNO. Kalau dia pilih PAS, dia masuk PAS, dia tak mungkin jadi Perdana Menteri. UMNO boleh jadi Perdana Menteri. Dia dah masuk UMNO. Banyak pemimpin UMNO tolak, marah kepada saya. Tapi saya kata, kita kena bagi peluang kepada orang ini. Sampai dia naik jadi timbalan Perdana Menteri. Tetapi bila dia jadi timbalan Perdana Menteri, dia usaha untuk menjatuhkan saya. Dia accuse saya. Dia tak buatlah, dia selalu suruh orang lain buat. Gunanya saya ada kronisme lah itu. Saya pamerkan orang yang dapat manfaat. Semuanya kawan dia, bukan saya. Saya angkat dia jadi timbalan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Dan dia guna. Saya nak kata terang-terang, pada masa itu, bila dia angkat Zahid Hamidi jadi Ketua Pemuda, Zahid ingat sebagai Ketua Pemuda dia kena isytihar dia punya harta. Saya terkejut. Saya dapat duit ni. Oh, dia kata dia dulu masa tak ada duit. Okeylah, saya tak nak buat investigation dulu pasal tak ada bukti yang cukup. Tetapi dia selalu ada kroni, ada orang yang dia suruh buat, dia sendiri tak buat. Even in demonstration, dia arrange for demonstration, orang demonstration dia hilang. Itu cara Allah, dan saya terima. Lepas saya arrange for his release dengan ampun. Dia bukan nak bersama dengan saya. Dia pusing jumpa semua orang. Jumpa raja-raja, jumpa orang asing, dan tak, ini bukan sokong saya. Dia beri kritikal terhadap saya. Saya nak bawa dia masuk dalam kabinet macam mana? Kalau dia nak masuk dalam kabinet, tentu saya nak kena buang isteri dia. Isteri dia was doing good job. Ya, pasal wanita, dia tahulah pasal wanita. Jadi saya nak buang satu orang, nak masuk dia, saya kena fikir dulu apa manfaat dia. Saya janji saya akan letak jawatan. Bila saya letak jawatan, ambil lah. Tapi satu perkara, bila kita kata kita nominate somebody to take your place, Dewan mesti confirm. Dewan yang menentukan, bukan saya. Jadi dia marah ke saya, kununan saya nak revenge on my promise. Tetapi sebelum sampai pada masa itu, pasal saya berjanji lepas APEC meeting. Ini belum APEC meeting pun saya dah berhenti dah. Bila parti saya jatuh, tak jadi parti, saya tak jadi Perdana Menteri. Tapi saya marah sekira kepada Bersatu. Saya nasihat dia orang, jangan buat, tunggu dulu, fikir dulu benda ni. Tapi Bersatu tolak pendapat saya. Jadi bila tolak pendapat saya punya kredibiliti hilang. Saya tak ada confidence, parti saya tak ada confidence. Pada masa itu saya nak letak jawatan sebagai pengurusi parti dan sekaligus sebagai Perdana Menteri juga. Alhamdulillah,
Kini saya telah mendapat sokongan yang kukuh dan meyakinkan daripada ahli-ahli parlimen untuk saya persembahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Dan ingin saya nyatakan di sini majoriti menyokong juga di kalangan ahli-ahli parlimen Melayu dan Islam. Bukan kali ini saja dia klaim dia ada majoriti. Ada sekali itu dah pakai baju dah, nak pergi ke istana dah, nak swear in dah, tiba-tiba tak jadi. Lepas itu dia kata kepada Pakatan Harapan, bila Pakatan nak calon itu, dia kata kepada Pakatan Harapan dia ada majoriti. Saya tak tahu apa asasnya. Dia kata dia convince pasal dalam Pakatan Harapan ini DAP tak bersetuju dengan unity government. Jadi mereka tak setuju dengan cadangan saya. Jadi mereka bagi undi kepada Anwar. Bila bagi undi kepada Anwar, dia tak ada majoriti. Sebenarnya dia tak ada majoriti. Kita tahu dia tak ada. Sekali ini dia claim lagi sekali dia ada majoriti. Tapi sekali ini kita dapati dia kelebihan majoriti Muhyiddin ini cuma dua orang aja. Kalau dua orang keluar dia jatuh. Jadi kalau Anwar kata dia ada 20 orang, mungkinlah jatuh. Tapi saya tak tahu tentang UMNO ni. Saya UMNO ni ada faction. Ada yang sokong, ada yang tak sokong, ada yang marah kepada saya. Okey, saya dalam politik kadang-kadang orang suka, kadang-kadang orang tak suka, okey lah. Kadang-kadang orang tak tahu saya dalam gaung pun okey lah. Itu politik. Jadi saya dapati bahawa klaim Anwar ni kali ini kalau benar 2-3 orang saja tolak, jatuh Muhyiddin. Soal jatuh Muhyiddin one thing, soal siapa nak sokong Anwar is different thing. Jadi dia tak masuk saya dengan 6 orang dalam parti Pejuang ini tak termasuk. Without us, dia kata dia ada big majority. Not 5, not 6, not 10, but more. Katanya sampai 20 orang. Dan kita tak tahu lagi lah. Itu dia punya claim. Kaitannya nak pergi jumpa Agong apa semua belum berlaku. Jadi dia tanya, bila tanya siapa dia tak mahu apa. Jadi dia selalu klaim macam itu. Saya masih belum boleh yakin. Tapi soal kedudukan Muhyiddin memang dia cukup lemah. Tak ada kerajaan Malaysia yang begitu tipis dia punya majoriti. 2 orang aja. Kalau 2 orang tu sakit perut, tak datang, jatuh lah. Adakah Tun bersedia memaafkan Datuk Seri Najib seperti mana Tun memaafkan Datuk Seri Anwar Ibrahim? No, different. Saya tak boleh maaf orang yang destroy my party. Itu dia buat. Dia buat betul-betul sampai orang benci kepada UMNO. Masa saya letak jawatan, bila ada pilihan raya pada 4 bulan, dia menang lebih daripada masa saya. Pala menang. Tetapi sekarang ini orang tolak Pala, orang tolak Najib. Najib perform worse than Pala. Saya orang yang destroy UMNO, saya tak boleh maaf. Sampai bila? Ya lah, sampai lepas dan tidak.